Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari. Okay, so hari ni kita continue yang hari tu selepas limit kan. Untuk 2.1 first principle. Hari tu kita dah belajar limit. So hari ni kita akan tengok first derivative. Kita nak selesaikan first derivative kan by using first principle. Okay, so the first one kita jumpa gradient, tangent. Kena tahu dulu tangent tu macam mana. Tangent tu adalah kita ada satu function, contoh function kuadratik, itu pun ada satu tangent kat sini. Dia intersect at one point. Line ni adalah line kita panggil line tangent. Okay, line tangent kan. Okay, lepas tu kalau dia kata tangent to a curve, maksudnya benda ni lah tangent kepada curve. Curve tu ialah melengkung. Benda ni. Lepas tu dia kata dia jumpa dekat only that point ni. Contoh point A. Alright, dia pun katalah tengok dekat diagram on the right, straight line ET adalah tangent to the curve y equal to x squared. Jadi kita ada satu function y equal to x squared. So graph dia graph senyum. Okay, yang warna pink ni y equal to x squared. Lepas tu dia ada satu tangent. Tangent tu ada dua titik A and T. A is 24 and T is 38 respectively. Lepas tu carilah gradient. Gradient tangent ni kita pun buat y2 minus y1 over x2 minus x1. So 8 minus 4 over 3 minus 2 dapatlah 4. Jadi gradient tangent ni duduklah kat mana-mana pun gradient dia adalah sama 4. Okay, soalan pun tanya, what method can be used to find the gradient of the tangent to the curve y equal to x squared at other points on the curve? Okay, kalau dekat curve tiba-tiba ada titik yang lain sub sini. So macam mana nak cari gradient tangent dia? Dia tanya. Okay, so dia kata using a graph to obtain the gradient can be difficult. Okay, and also inaccurate. There are other methods to find the gradient of the curve at a particular point. That is by using the idea of limits as in the discovery activity below. Maksudnya kita akan selesaikan using idea limit. Kalau point tu kita duduk kat lain. Okay, dia kata ada satu contoh dekat sini kan. To explore the gradient of the tangent function and the gradient of the tangent to the curve y equal to x squared at point B 39. Ini by using the idea of limits. Okay, dia suruh scan. Okay, scan tu dah ada mana? Sini. Ni. Kecilkan sikit. Lahan tak boleh nak kecilkan. Saya buka ni. Sekejap. Ini saya tak kat tepi. Okay. Yang ni saya dah scan lah. Okay. Number 2. Consider the curve y equal to x squared and the line passes through point B39 dengan point C416. Okay, kita ada dua titik sekarang. Kalau dekat ni, kita ada dua titik 39 dengan 416. B and C dekat GeoGebra. Okay, lepas tu the value of M equal to 7 adalah gradient of line BC. Dia dah tolong kirakan gradient. Kan kita ada line tu tak? Sini B, sini C. So gradient dia adalah 7. M equal to 7. Okay. Number 4. Drag point C nearer to point B and observe the change in the value of M. Okay. Misal kata kalau saya gerakkan C kepada B. Okay. Tengok dekat GeoGebra ni. Saya gerakkan. Gerak. Tengok the value of M. Dia makin menurun kan. Okay. Berubah. Okay. Kalau makin jauh, makin naik. Dekat, makin turun. Okay. Dia pun suruh record the value of M as point C move closer to point B. Okay, let the coordinates of B39 be xy and the coordinate of C 416. Ni sebagai x plus delta x dengan y plus delta y. Okay, saya tutup. Apa maksud dia kat sini ialah, okay, awak kan tadi kita ada satu macam ni. Y equal to x squared.
Lepas tu dia kata ada satu titik B. B ni sepatutnya dia adalah 39. Tapi kita letak dia sebagai X dengan Y. Lepas tu ada satu point C. C kita ialah 416. Tapi dia suruh letak sebagai X dengan delta X, Y, delta Y. Okay, delta tu maksudnya adalah change. Contoh delta Y, change value of Y. The changes value of Y. Okay, contoh. Okay, gini. Maksudnya, dekat sini kan adalah kita panggil delta X sebab X exist. Yang ni adalah kita panggil delta Y. Perubahan. Betul lah. Sebab sini kita tahu X kita ialah 3. Bila tambah yang ni, dapatlah X kat C ni. Iaitu 4. So delta X kita ialah 1. So X plus 1. X ni 3 plus 1. Dapatlah 4. So ni adalah delta. Delta tu ialah perubahan X. Kalau delta Y, perubahan Y. Berapa berubah dia? Naik berapa? Daripada asal 9 kepada 16. So delta Y will be 7. So 7 sini. Tapi kita bagi dalam bentuk ni dulu. X plus delta X, Y plus delta Y. Okey. Lepas tu, sorry, dah batuk dah saya. Okey. Lepas tu dia suruh result je lah. Lepas tu, when delta X approaches to 0, delta X tu maksudnya perubahan X. Okey, menghampiri kosong. Jadi, what happened to the value of delta Y bahagi dengan delta X? Compare this result with the result obtained in step 5. Maksudnya, kan tadi kita dah buat kan, bila pergerakan. Sekejap. Yang ni, saya letak kat tepi ni kan. Okey. Yang graf tadi ni, kan asal-asal C duduk kat atas. So, bila kita gerak dekat-dekat lagi, dekat dengan B, dia punya M, gradient dia makin menurun. Betul? Jadi dekat sini kita boleh cakap delta Y bahagi dengan delta X ni akan menurun. Kenapa delta Y bahagi dengan delta X? Kalau awak perasan, gradient adalah Y2 minus Y1, X2 minus X1. Jadi sebenarnya kita punya gradient adalah delta Y bahagi dengan delta X. Ataupun dy bahagi dengan dx. Yang ni adalah nanti dia more kepada limit. Saya padam dulu, nanti takut awak confuse. Ya loh. Delta Y bahagi dengan delta X. So gradient kita ialah perubahan Y bahagi dengan perubahan X. Benda baru yang awak jumpa. Ini small change. Perubahan kecil je lah sebab dia kan more approaches to 0. Okay. Lepas tu, hence, gradient of the line BC adalah, nak cari BC, gradient bagi BC ialah CD bahagi dengan, benda ni, betul kan? Delta Y bahagi dengan delta X. Delta Y bahagi dengan delta X. Iaitu, yang tinggi ni, delta Y dia, Y plus delta Y. Tolak dengan Y. Lepas tu bahagi dengan X plus delta X. Ini tolak dengan X. Ini tolak dengan Y ya. Sebab kita nak cari delta Y. Delta Y ini adalah dapat daripada yang ni minus dengan Y. Kalau nak cari delta X, mana? X plus delta X minus dengan X. X kat sini. So dapatlah dy dx. delta Y bahagi dengan delta X. Okey. Lepas tu, gradient of the curve P adalah equal to gradient of tangent BT. Guna value ni. Limit approaches to 0. First derivative. Okey. Sebenarnya, perkataan benda ni adalah dy
dx. Gradient lah. dy dx ni adalah gradient. Dekat mana dia bagi tahu? Dekat sini. Ni, accelerative. dy per dx ni does not mean dy divide by dx. Tapi dy dx ni adalah simbol for limit delta y over delta x when delta x approaches 0. Benda ni. Ataupun nama yang kita perlu tahu, dia ni adalah sebenarnya gradient. dy dx. dy dx tu adalah gradient sebenarnya. Tapi kalau dia buat dalam bentuk ni, nama dia dah lain lah. Dia bukan gradient. Nama dia adalah first derivative of the function with respect to x. Betul. Dan jadi quite confused lah. Sebab ada nama-nama. Kalau dia suruh cari gradient, biasa yang kita tahu gradient m. y2 minus y1, x2 minus x1. Kalau dia kata first derivative of the function, kita pun buat delta y bahagi dengan delta x, tapi limit dia delta x approach to 0. Ini first derivative. Ataupun kita boleh kira dy per dx. Okay, the gradient of the tangent using point curve. Okay. Dia bagi ni function y equal to fx equal to x squared. Masa kita lower form, kita belajar equation tak? Y sama dengan x squared. Tapi bila kita belajar higher sikit dalam ADMAT, kita belajar function. Tak, quadratic function. Function ni dia akan ada fx. So y sama dengan fx. Sama dengan x squared. Benda yang sama je, cuma dia tukar nama je. Yang ni akan jadi function. Yang ni adalah equation. Sama je. Kalau dia x squared, so quadratic function. Kalau dia y sama dengan x squared, quadratic equation. Yang ni nama dia quadratic equation. Kalau fx equal to x squared, yang ni akan jadi quadratic function. Fungsi dia sama je dua-dua. Okay. For example, take the earlier function y equal to fx equal to x squared. Dia kata delta y adalah, kita akan tolak. Yang ni kita dapat daripada asal tadi yang ke atas. Delta y kan kita dapat ialah daripada y plus delta y minus y. So sama je lah. Kalau dia function, dia fx, kita tukar dia dalam bentuk macam ni. Okay. Tapi kalau ada function x squared, so kita masukkan. So dapatlah expand. Okay, delta y bahagi dengan delta x dapat 2x tambah delta x. Okay, fx x tambah dengan delta x kuasa 2. Sebab apa kuasa 2? Okay, awak kena tengok Sebab apa kuasa 2? Kita masukkan balik. Okay, kita tahu dah function kita sekarang ialah x squared. Okay, delta y kita ialah fx tambah delta x tolak fx. Okay, yang ni. Saya besarkan yang ni. Okay, tengok di sini Ini ialah function kita fx sama dengan x squared. Kita nak cari delta y, perubahan y. Okay, f. Yang ni sebenarnya adalah fx ni. F yang ni ialah x. Kalau ikutkan kita belajar function dulu. First chapter. Tak? Okey, jadi kita pun masukkanlah balik. Tapi kita tahu x kita ialah sebenarnya x kuasa 2. Kan? Bila x kuasa 2, kita pun letak tolak dengan x kuasa 2. Expand lah benda ni. Tolak 2 delta x. Tambah delta x kuasa 2 minus x squared. So yang ni mati, yang tinggalnya adalah 2 delta x tambah delta x kuasa 2. Keluarkan delta x, yang tinggal 2 tambah delta x. X squared. Oh, saya tertinggal x, betul.
Kat sini ada 2x. Sini 2x. Oh, okey. Jadi keluarkanlah x kat sini. Tak best lah. Kena lupa. Saya buat balik. Sebab bila dah lari, so tak best. Okay, so delta y kat sini, dia akan jadi hak ni, x tambah delta x, tapi kuasa 2. Kita masukkan dalam ni. Sebab ni kan sebenarnya adalah fx kita ialah x kuasa 2. So, ini ialah x. Masukkan dalam ni. So, kuasa 2 minus dengan x squared. So, kat sini kita dapat x squared plus 2x delta x plus delta x kuasa 2 minus x squared. Yang ni mati. So, yang tinggalnya adalah 2x delta x tambah delta x kuasa 2. Okey, ini delta y. Okey, lepas tu kita keluarkan. Tak ada dah. Cuma kita sekarang dia nak suruh cari apa? Okey, gradient function dia nak suruh cari dy dx. Maksudnya delta y bahagi dengan delta x limit. Okay, so dekat sini bila kita buat bahagi dengan delta x, dekat belah kanan pun kena bahagi dengan delta x. So kita akan dapat 2x delta x tambah delta x kuasa 2 bahagi delta x. Dia mati. So yang tinggalnya adalah So yang tinggalnya 2x tambah delta x. 2x tambah dengan perubahan small change in x. Bila approaches to 0, limit. Masukkanlah x tu. Delta x tu kosong. Delta x ni yang kosong kan. So yang ni yang kosong. So tinggal jadi 2x saja. So dy dx kita akan jadi 2x. Nanti kita tengok ada contoh. Kalau ada contoh, mari kita tengok. Tengok example lah. Ni nama dia differentiation using first principle. Kalau dia kata using first principle, kena ada lah benda ni. Kena ada delta. Okay, contoh yang pertama. Dekat sini. Dia kata find dy dx. Okay, dy dx maksudnya adalah delta y bahagi delta x tapi limit delta x approaches to 0. Kena wujudkan delta y dengan delta x. Okey, kita ada function y equal to 3x. Kita nak cari delta y, formula dia ialah sama je. Macam ni formula dia. X tambah delta x tolak dengan fx. Okey, ini so kalau perasan sini sebenarnya f, yang ni adalah x. So x tambah delta x ni masukkan dalam ni. So jadilah 3 tolak dengan 3x. So expand. So yang tinggal 3. Okay. So yang ni adalah delta y. Kita nak ni. Delta y bahagi dengan, first step cari delta y. Second step delta y bahagi dengan delta x. Kalau belah kiri bahagi dengan delta x, belah kanan pun bahagi dengan delta x. Jadi jawapan kita akan jadi 3 saja. Okey. So yang ketiga, cari limit dia. Okey, yang kita ada macam ni kan. So delta x ada ke dekat sini? Ada tak? Tak ada kan? So bila tak ada, tak payahlah tulis. Jawapan dia akan jadi 3 terus. Kena ada 3 step. First step cari delta y. Formula dia. Yang kedua, cari delta y over delta x. Yang ketiga, letak limit. Okey. Mari kita try. B pula. Okay, ini B. Yang tu tunggu dulu.
Yang B, dia nak dy dx sama dengan berapa, tapi okey, function y equal to fx. So, fx sama dengan 3x squared. Okey, formula delta y adalah macam ni. So, delta y will be, ini f, yang ni adalah x. So, x tambah delta x ni masukkan dalam ni. So, dia akan jadi 3x plus delta x squared minus 3x squared. Kita pun expand. Okay, expand pula dalam. 6x delta x tambah 3 delta x kuasa 2 tolak 3x squared. Okay, ni first step. Second step, delta y bahagi dengan delta x. Jadi semua ni 3x squared dan ni yang ini mati. So yang tinggal 6x tu. 6x delta x tambah 3 delta x kuasa 2 bahagi dengan delta x. Mati, mati. So yang tinggal 6x tambah 3 delta x. Okay, second step. Third step, kena letak limit. Just to 0. So kita dapat sini 6x. So dy dx kita akan jadi 6x. Dy dx ni macam mana pula? Benda ni lah maksudnya. Ni adalah dy dx. Tapi sebelum wujudnya dy dx, you have to convert dy dx tu into limit dulu. Limit. So ada 3 step. 1, 2, 3. Okay. Boleh? Kalau kuasa 3 lah dia. Contoh. Sekejap. Okay, determine the first derivative of each of the following function fx through first principle. Okay, dia bagi fx sama dengan 2x. Okay, yang pertama. Yang ni nanti awak jadi confused lah sebab ini betul step dia tapi lain macam yang kita belajar. Okay, tak payah tengok. Kita tengok jawapan dia nanti. Yang kita belajar adalah fx sama dengan 2x kan. Kita cari dulu delta y. Delta y kita dapat daripada fx plus delta x minus dengan fx. Okay, so f x tambah dengan delta x ni awak masuk dalam x ni. Minus 2x. So 2x plus 2 delta x minus 2x mati. Yang tinggal 2 delta x. Ini first step. Second step, you have to divide by delta x. So 2 delta x bagi delta x. Dapatlah 2. Yang ketiga, letak limit dia. Ada tak lagi kat belakang ni? Tak ada kan? So jawapan dia akan jadi 2. dy dx sama dengan 2. Betul tak 2? Betul. Okay, kalau dia kuasa 2. Fx dia kuasa 2. Saya nak buat kat mana? Buat kat tepi ni dulu. Okay. Fx adalah 5x squared. Okay, kita buat delta y dulu. Kita dapat x tambah delta x minus fx. Okay. Ini masukkan dalam x squared. Kembangkan dulu. Expand. Okay, dah mati. Yang tinggal. Okay, itu first step. Delta y. Second step, delta y bagi dengan delta x. Mati semua pula. Tak mati semua ya. Sebab dia kan ada 2. Mati 1 je. So yang tinggal
10x tambah 5 delta x. Yang step yang ketiga, letak limit. So yang tinggal 10x. Jadi jawapan kita dy dx sama dengan 10x. Betul tak? Betul. Ingat ada 3 step. Cari delta y. Delta y dengan delta x tu kita tahu daripada atas ni lagi. Ni formula dia. Ni. Besarkan sikit. Ni formula. Delta y adalah sama dengan fx tambah delta x minus dengan fx. Okey. Boleh? Yang ni hari tu kita dah buat kok. Formative 2.1. Oh, dok. Hari tu self practice 2.1 je kita buat kan? Oh, ya. Betul. Yang tu je lah. Boleh. Kita latihan. Kita buat 2.2 dengan 2.1. 2.2 saya tunjuk sikit. Boleh saya tunjuk sikit. Sekejap saya ambil notes. Notes. Okey. Ambil notes. Okey. Soalan yang pertama. Dia kata self exercise 2.2 ya. Okay, soalan question number 1 dia suruh cari dy dx. Okay. Kena tahu dulu dy dx ni apa benda? Limit delta x approaches to 0, delta y bahagi dengan delta x. Yang ni dulu kita kena cari. Macam mana nak cari? Okay. Soalan yang pertama, A, y equal to x. Maksud dia sekarang ni ialah fx equal to x. Cari delta y. First step. First step. Delta y sama dengan fx plus delta x minus fx. Okey, ini kan x. Ni f, yang ni kan x kan. So, bila x masukkanlah dalam ni. So, jadilah tinggal macam ni sahaja. Tolak dengan fx kita ialah x. So, delta y bersamaan dengan delta x. First step. Second step adalah delta y bahagi dengan delta x. So, delta x bahagi dengan delta x dapatlah 1. Third step. Yang ketiga, letak limit. 1. Tak. Ada ke kat belakang dia? Tak ada kan? So, jawapan dia akan jadi equal to 1. Itu saja. Okey. Kalau yang kuasa 2 tapi saya try E. E negatif. Okey, saya try E. E, y sama dengan negatif x squared. Maksudnya, fx sama dengan negatif x kuasa 2. Okey. First step kita cari delta y. Okey, ini adalah x kan. So, negatif kuasa 2 minus dengan negatif x squared. So, kat sini dapat x squared plus 2x delta x plus delta x kuasa 2 minus jadi plus delta x. Plus x squared. Ini dapat negatif x squared minus 2x delta x minus delta x kuasa 2 tambah x squared. Ini mati. Yang tinggal delta 2. Negatif 2x delta x tolak dengan delta x kuasa 2. Okay, first step. Second step, delta y kena bahagi dengan delta x.
So mati. Yang tinggal negatif 2x tolak dengan delta x. Okay, step yang ketiga, letak limit. Delta x tu yang kena kosong. So, jawapan dia negatif 2x. Okay. Saya dah tunjuk 1A dengan 1E. Nombor 2, by using first principle. Nombor 2 panjang. Tak apa saya tunjuk. Number 2, y equal to 2x squared minus x plus 7. Dia nak dy dx kan? Jadi, yang ni sebenarnya function kita lah. Okay, kita percari y. Delta y sama dengan f. Okay, kita pun masukkan 2 tolak tambah 7 dulu. Ini. Lepas tu ni x kita kan, kejap fx. So x kita okay, so minus dengan fx. Minus fx, minus balik lah. Buat bracket, senang. Sebab apa buat bracket? Sebab kita tolak dengan benda baru. Benda baru tu, dia sedebuk macam ni. Okay, jadi kat sini kita dapat, kita pun expand. Okay. Lepas tu expand yang dalam bracket. Tolak x, tolak delta x, tambah 7, tolak. Buang je lah terus kat sini. Nampak serabut. Tambah 7 dengan tolak 7 dah mati. Tambah x tolak x pun dah mati. Okay, so yang tinggal ni 2x squared dengan negatif ni dah mati. Okay. Okay, beres. Yang tinggal 4x delta x tambah 2 delta x kuasa 2 tolak delta x. Sekejap. Lepas tu kita nak delta y bahagi dengan delta x. Second step. So semua ni bahagi dengan delta x. Sekejap. Okay. So kita boleh potong. Tolak 1. Jangan lupa yang ni yang belakang tu ada tau. Ada tolak 1. So yang ketiga kita akan guna limit. 1 tak kosong. Delta y bagi dengan delta x. So kita ada gitu. So dy dx akan jadi 4x tolak 1. Okay. Boleh? Faham? Inilah jawapan dia. Untuk nombor 2 dah. Nombor 3 dia kata by using find gradient tangent. Sama je. Ini korang lah buat nombor 3 ni. Ini korang buat. Dah. Saya practice 2.2 dengan 2.1 formatting exercise. Itu saja. Kalau ada apa-apa boleh tanya. Tapi sukalah untuk saya ingatkan balik nak cari
buat tulisan besar sikit. Okey. Delta Y adalah Fx tambah delta X tolak Fx. Itu formula dia. Lepas tu, cara nak cari dy dx adalah ada 3 step. Step yang pertama, cari dulu delta Y. Step yang kedua, dah dapat delta Y, kita bahagi dengan delta X. Yang ketiga, barulah kita letak limit. Approaches to zero, menghampiri zero. Dah dapat jawapan dia, itulah jawapan bagi dy dx. Ini adalah dy dx. Maksudnya. Boleh? Benda ni awak kena ingat. Habis. So, nanti kita buka sekolah pula lah. Kita buka sekolah. Kita tengok yang first derivative. First derivative lagi yang nama dia. The first derivative, 2.2. Okay, bye.